A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Shadaqallahul azim. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal, serta seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah ini untuk solat berjemaah, solat maghrib dan solat isyak insya-Allah selepas ini. Sementara nanti masuknya waktu isyak, kita dapat duduk dalam majlis ilmu kuliah maghrib kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai segala amal kita pada malam ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan, memberikan ganjaran pahala kepada kita sebagai bekalan kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat insya-Allah. Seterusnya, semoga tuan-tuan dan perempuan, ibu, ayah dirahmati Allah sekalian berada dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah. Lama kita 4 bulan lah. 4 bulan. Kuliah kita dah mula 2 bulan lah kan? 2 bulan 2 minggu kan? Patutnya minggu lepas lah kuliah saya yang pertama. Selepas dibenarkan masjid-masjid mengadakan kuliah-kuliah ataupun mengadakan majlis-majlis ilmu. Lepas saya balik ke Bangi. Alhamdulillah, mulai Isnin ini saya mula lampu diri di tempat baru. Balik ke kampus Perempuan Melayu Melaka balik Ustaz Adil. Lampu diri dulu 6 hari bulan 7 dan minta tangguh seminggu 2 kot kalau diizinkan untuk selesaikan akad barang yang perlu selesai. Alhamdulillah, boleh balik duduk di rumah. Kalau dah balik duduk di rumah ni 2 minggu dah Sahrin. Hari Sabtu Ahad dia duduk di rumah. Lama dah tu 3 tahun lah. 3 tahun lah kan. Jadi Alhamdulillah dapat balik ke Melaka. Dapat duduk dengan keluarga lah. Maksimum lah setiap hari. Kalau tidak seminggu 2 kali, 2 hari je. Maknanya betul tu dah buang lah. Betul bayar betul je. Jadi Alhamdulillah dapat pindah ke sini. Jadi minggu lepas saya tak dapat tu. Minggu ni pun saya akan barang ni. Baik, kita seperti mana yang kita sedia maklum, tuan-tuan sedia maklum bahawa kita berada dalam masih lagi dalam PKP, tingkat pemulihan. Kita di Melaka Alhamdulillah cepat sikit
masjid kita pun dah boleh sembahyang Jumaat ramai ini lebih awal berbanding dengan tempat saya. Semalam kami di Bangi, kawasan Bangi itu pun bukan semua masjid boleh. Masjid tempat saya bekerja sudah dibenarkan sebab dia masih lagi zon kuning. Zon kuning tak boleh lagi. Tapi dibenarkan sebab kami masjid institusi, masjid IPD ini masjid institusi, dia dibenarkan. Minggu lepas 2 kali lah 40 orang, tapi minggu ni dibenarkan, baru dibenarkan 500 orang. 500 orang ikut kapasiti masjid lah, tapi maksimum 500 orang. Jadi dalam nak mengurus kehadiran jemaah tu memang susah agak sekali, kan? Sehingga adalah aduan-aduan. Sebab apa? Sebab beratur panjang nasnya, kan? Biar harap insyaAllah lepas ni dah okey kot. Kita di Melaka penuh kan, boleh penuh sampai bilik sana kan 40%. 40%. Sebab saya masa minggu lepas, minggu sebelum tu sembahyang kat masjid tu janggut, kan? Baik, jadi kita berada dalam norma baru, suasana baru. Tapi walaupun dalam keadaan norma baru, ada benda-benda yang kadang-kadang kita lihat hikmah, ada yang kadang-kadang dia satu ujian lah kepada kita. Masjid kita pun nampak norma baru ni, kan? Tengok kapet baru. Sebab ni kapet RM10 sekaki ni, kan RM12 sekaki ni. Sujud terbenam hidung ni, kan? Jemaah nampak macam lama. Ada yang baru pernah, kan? Kalau boleh kita, kan, kapet baru, cat baru, suasana baru ni, jemaah pun seboleh-bolehnya ramai yang baru lah. Ramai yang baru. Tapi sekitar dalam ni nampak yang lama. Lama lebih lama tak nampak yang baru. Tak tahu lah sebelah muslimah sana. Maknanya yang kehadiran jemaah ke masjid tak nampak norma baru lagi ni. Dia nampak norma lama lagi. Jadi tak apalah. Tadi saya lalu jam ni takut tadi. Dia potong jalan belakang. Lalu ikut bantai kalau kan. Allah ramai yang manusia. Dan ramai ada 20 orang. Dia sampai dekat kampung buat kan. Jam ke nak masuk simpang kat sebelum pasal tu. Dia potong masuk sini. Ramai kan? Orang bercuti kot. Ni tak ramai sebab pergi bercuti mungkin. Hari satu Tuhan. Baik, walau apapun kita duduk dalam norma apapun, InsyaAllah istiqamah kita dalam mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan majlis ilmu, kita dapat diteruskan, dapat kita istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu, insyaAllah. Baik, itu ada perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya pun tak ingat tadi lupa yang last, lupa lah. Tapi bila saya buka kitab ni, saya tengok ada tanda ni, tak tahulah betul ke tidak, kan? Buka surat 217. Tak apalah, kalau tak betul pun kita mula malam ni dengan 217. Buka surat 217. Tajuk dia tentang, kalau ulang balik pun tak apa lah, kan? Kita pun tak ingat lagi lah. Tajuk lah memang tak ingat dah. Ada buku ingat, ada buku tak tahu lah Ustaz. Ustaz Ghani tak ingat katanya. Lupa kita ni. Hak baca pun tak ingat, kan? Tak apa yang dengar lagi lah, tak? Lagi lah tak ingat. Tak apa, kita ulang balik, kita sembang-sembang balik, kan? Dia tajuk berkaitan dengan kepribadian Muslim ni. Tajuk-tajuk yang ada dalam kitab ni bukan tajuk-tajuk yang baru. Kita lebih kepada ingat ya, tazkirah, ingat, saling ingat mengingati. Saya yang membaca ingat diri saya, dan perempuan yang mendengar, ibu yang mendengar, untuk ingat diri sendiri. Itu pun yang ambil peringatan.
Bukan semua. Ada orang diberi peringatan tapi dia tidak berminat untuk mengambil peringatan tersebut. Ada orang dia berusaha untuk mencari peringatan-peringatan. Dia berikhtiar, bersusah payah untuk mencari peringatan-peringatan untuk diri dia, untuk ahli keluarga dia. Tapi ada orang dia diberi peringatan pun kadang-kadang tidak mengambil manfaat daripada peringatan tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Karim, di mana yang kita semua sudah maklum, wa sebut madzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Allah sebutkan tanfa'ul, memberi manfaat kepada orang yang beriman. Ini Allah sebut ini bukan Ustaz sebut. Allah sendiri akan dalam Al-Quran Karim, tanfa'ul, akan memberi manfaat. Allah sebut dalam Quran, tapi ramai juga dalam kalangan kita kadang-kadang susah untuk mendengar ataupun untuk menerima peringatan, tidak mahu mengambil manfaat daripada peringatan-peringatan yang disampaikan. Sebab apa? Sebab kita ni manusia ni antara sifatnya adalah lupa. Salah satu sifat yang ada pada manusia ni adalah lupa. Lupa ni dia kena kepada semua. Dia bukan kena pada orang yang mendengar dia, orang yang baca. Tak kira apa jawatan dia, apa kerja dia, kan? Sifat lupa ni ada. Ustaz pun lupa, guru pun lupa, cikgu pun lupa, orang jaga kedai makan pun lupa. Semua orang ada sifat lupa. Maka sebab tu kita perlu diberi peringatan supaya kita ingat balik. Mungkin ada benda yang kita lupa. Baik, pada malam ini insyaAllah kita akan mulalah selepas kuliah kita ni, selepas cuti ni, cuti lama ni, iaitu Qaswah 217, tidak sombong ataupun angkuh. Dia tidak sombong dan tidak angkuh. Tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, yang hadir pada malam ini insyaAllah tak ada ni, kan? Tuan, mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah ini tidak ada sifat sombong dan bongkak, ada sombong dan angkuh ini. Kita baca tajuk pun kita dah tahu kan, bahawa sifat ini merupakan salah satu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dilarang dalam agama kita jika ada dalam diri kita. Walaupun kita tahu bahawa sifat ini, sifat sombong ini, sifat yang tercela, sifat mazmumah, namun kadang-kadang kita terlupa, kita cuai juga. Dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan kita menerima sesuatu ujian, maka kadang-kadang kita tak perasan bahawa kita sedang melakukan, sedang bersikap sombong ini. Kadang-kadang orang yang sombong ni dia tak perasan, dia tak sedar dengan dia tu sedang sombong. Kena ada orang maklumkan, kena bagi tahu, kan hang buat begini ni seolah-olah hang belagak, kan, rasa hebat, rasa besar diri, rasa sombong. Kerana kita sendiri kalau kita tidak diberi peringatan tentang ini, maka ada kemungkinan sifat sombong ni dia akan sebati dalam diri kita. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, Muslim yang sejati itu tidak sombong, tidak memandang rendah pada orang lain, menganggap dirinya lebih baik daripada mereka, atau meletakkan dirinya di atas orang lain. Jadi kalau kita mengaku kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya sifat ini dia tidak ada dalam diri kita. Tidak memandang rendah pada orang lain, melihat orang lain dengan pandangan hina, dengan pandangan yang yang rendah berbanding dengan diri kita. Jadi kita akan lihat, kita ulang balik apa sebab-sebab yang boleh mendatangkan kesombongan dalam diri kita. Baik, petunjuk Al-Quran yang telah memenuhi ruang hati dan jiwanya mengingatkan dia bahawa orang yang menyombongkan diri di dunia ini akan rugi pada hari akhirat kelak. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahawa jika dia bersifat sombong, pada hari akhirat kelak dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat azab di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang
di mana Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu Allah kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Qasas ayat 80, ayat 83. Kemudian Al-Quran juga memberitahui bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan suka membangga diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Subhanallah azim. Dan janganlah kamu memalingkan muka kamu daripada manusia dengan sebab sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, dengan rasa bangga diri, dengan rasa sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga diri. Kita pandang manusia dengan pandangan yang hina, pandangan yang rendah, maka perbuatan tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa sombong ni juga seperti mana yang kita sedia maklum, dia juga merupakan sifat iblis, kan? Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin." Ada perkataan sombong di situ. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk supaya sembah kepada manusia, wa iz qulna lil malaikati isjudu. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyembah, untuk sujud kepada manusia, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua sujud malaikat, iblis aba wastakbara, dalam keadaan dia sombong. Mereka masuk dalam mereka orang yang kafir. Sallallahu azim. Jadi sifat sombong ni merupakan sifat sifat iblis. Jika kita ada sifat-sifat sombong ini, rasa hebat dalam diri kita ni, maka kita mewarisi sifat-sifat iblis. Auzubillahi min zalik. Baik. Nas-nas hadis menarik perhatian kita agar menjauhi sifat sombong dengan mengharapkannya dan mengingatkan orang yang terkena penyakit itu bahawa mereka pasti akan kerugian di akhirat kelak, disebabkan oleh sombong yang walaupun hanya sebesar zarah sahaja, sebesar atom saja, yang telah diletakkan oleh syaitan dalam hati. Walaupun dalam hati kita ni ada sikit je, kan? Maka di hari akhirat kelak kita termasuk dalam orang yang merugi. Mereka tidak akan masuk syurga kerana Rasulullah SAW bersabda, maksud tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat sombong dalam hatinya walau seberat atom ataupun sebesar zarah yang akan masuk ke syurga. Seorang lelaki bertanya, bagaimana jika seorang itu suka pakaian dan kasutnya kelihatan bagus? Baginda berkata, Allah itu indah dan mencintai keindahan, manakala sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kita boleh pakai, kita boleh ada pakaian yang mahal, yang mewah-mewah, boleh ada kenderaan yang bagus-bagus, kan? Tapi jangan ada rasa sombong dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Kita ada kereta besar, kita ada kereta mewah, kan? Dalam hati kita ada sikit rasa bangga, rasa hebat berbanding dengan orang lain, kan? Maka sombong, maka masa itu kita bila kita sombong dengan kelebihan-kelebihan yang kita ada ini, maka kita termasuk dalam golongan orang yang sebab tu ada beberapa dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut ada beberapa sebab yang boleh menyebabkan kita ni rasa sombong. Yang pertamanya adalah ilmu. Kita sombong dengan sebab ilmu. Bahaya, kan? Sebab tu saya ingatkan diri saya sendiri, kadang kita takut, kan? Kadang kita rasa hebat dengan sebab ilmu kita, dengan sebab kepandaian yang Allah bagi kepada kita,
dengan sebab taraf pendidikan kita, kan? Sebab tu mudah-mudahan kita tidak termasuklah dengan sebab ilmu ni. Mungkin kita ada kelebihan ilmu Al-Quran, kelebihan ilmu apa saja kelebihan ilmu, kan? Maka kita pastikan kelebihan ilmu tersebut tidak menjadikan kita seorang yang rasa hebat, rasa sombong dengan orang lain. Kita ada suara sedap, kan? Kita baca Al-Quran kita bagus, dengan kita rasa bangga dengan kelebihan tersebut. Bangga ni macam ni, salah faham kan? Bangga di sini maksudnya jangan kita merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Ni baca Al-Quran berapa lama dah ni, kan? Jadi kita bangga dengan ilmu kita tu, kan? Jadi kita kena jaga. Kemudian yang kedua, yang boleh menyebabkan kita sombong ni itu al-amal wal ibadah, amal dan ibadah kita. Ini pun kena. Benda ni dia datang daripada hati kita, kan? Datang daripada hati. Kita boleh istiqamah datang ke masjid, jangan kita rasa bangga dengan duk cerita ke orang, aku ni masjid ni kalau tak sebab aku, contoh, kita rasa hebat dengan amal ibadah kita. Datang ke masjid, baca Al-Quran, qiyamul lail kita, kan? Kita bangun malam, alhamdulillah, bangun solat tahajud, kan? Tapi esok pagi kita jumpa kawan kita, aku malam tadi, kan? Cerita tentang kebaikan yang dia buat, tahajud yang dia buat, contoh, kan? Kena jaga. Ataupun sedekah kita. Sedekah kita pun kadang-kadang boleh menyebabkan kita sombong. Hati-hatilah. Dia apa yang saya sebut di sini, kita lihat diri kita. Jangan kita lihat orang lain, kita lihat diri kita. Kemudian sebab yang ketiga, al-hasabu wal nasabu, keturunan ataupun nasab, keturunan. Kita berbangga dengan keturunan kita, keturunan bangsawan ke, keturunan kita ni lahir dalam keluarga alim ulama, kan? Tu aku mufti, dia cerita orang, kita berbangga dengan keturunan kita, keturunan tu tak salah, tapi kita berbangga dengan kita semua dengan keturunan kita, kan? Kita merendahkan keturunan orang lain atau bangsa lain, maka masa itu sudah ada sifat sombong dalam diri kita. Kemudian disebabkan apa lagi? Disebabkan oleh al-jamal. Jamal ni keindahan, kecantikan, kehandsoman. Ada orang dia rasa dia berbangga dengan kecantikan dia. Macam mana nak buat contoh? Tapi ulama sebut kecantikan ini menjadi salah satu sebab untuk kita rasa sombong dengan orang lain. Kita mungkin kulit kita putih sikit, kan? Kita tengok orang kulit gelap, kita merendah-rendahkan, kita hina, kan? Kita mempersendakan, contoh. Maka pada masa itu kita sombong dengan sebab kecantikan kita, dengan sebab rupa paras kita. Sedangkan rupa paras yang cantik, ataupun kita cantik tak cantik itu sebenarnya penilaian manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan. Cuma manusia saja yang mengkategorikan yang ini handsome, yang ini tak handsome. Hakikat sebenarnya apa jua yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah semuanya baik, semuanya cantik. Kadang-kadang benda-benda ni, aspek-aspek kecantikan, kehandsoman ni, dia ada mempengaruhi juga dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ada. Itu yang keempat. Yang kelima disebut oleh Imam Ghazali, iaitu al-mal. Sebab-sebab kita boleh sombong ni adalah sebab harta kita. Sebab
harta, duit ringgit kita. Ini yang saya sebut kat sini tuan-tuan tak ada ni. Kita pernah tak ada lah. Ada orang bangga dengan sebab harta mana? Cuma kita nak kenal lah orang semua dengan sebab harta ni. Ada sembang kan, sembang dengan kita sikit-sikit dia sebut aku ada kat sini, baiklah aku ada kat sini. Kan cerita dah kat kita ni 2-3 kali, setiap kali jumpa cerita tentang harta benda yang dia ada. Ini kemungkinan ini tanda kan, tanda. Kalau dia bercerita tu dengan sebab dia nak menunjukkan dia ni hebat dari segi harta dia, maka pada masa tu dia semua. Tapi kalau dia cerita dia nak jual tanah, dia cerita dekat sini ada 5 ekar, dekat sini 10 ekar, itu bukan semua, itu dia nak jual tanah dia. Tapi kalau cerita dia tu, niat dia untuk nak menunjukkan kehebatan dia kan, dari sudut pemilikan yang harta yang dia ada, maka sombong ada dalam diri dia. Auzubillah min zalik. Ujian ni al-mal wal banun kan, harta dan anak pinak ni satu ujian, satu ujian. Mau kita kata ni nak sombong harta ni, kita harta tak ada. Orang yang ada harta jangan main. Kita ujian harta ni berat juga. Itulah kau tanya orang yang ada harta ni ujian, soal ujian dia. Yang keenam, sebab kesombongan ni iaitu al-quwwatu wasyiddatul barash. Kekuatan ataupun dia kata ada kekuatan, kemampuan, kekuasaan ni. Ada kita kata tubuh badan yang kuat, juga kita sombong. Sombong ni dia mungkin datang dalam keadaan kita menyindir, kita beri, kita sindir orang. Kan? Tengok kan ada kawan-kawan kita yang sakit lutut kan, kita kuat ni kan, kita suruh lutut tak sakit kan, ubat darah tinggi tak makan, kecil manis tak makan. Kadang-kadang dalam keadaan kita bergurau, kita bercakap dengan kawan kita seolah kita mengendah-endahkan ataupun kita menghina orang yang sedang diuji kesakitan ni. Sebab apa? Sebab badan kita kuat. Sebab tu kena hati-hati, kena jaga dalam ucapan kita khususnya kan? Jangan rasa kita hebat sangat. Yalah kita, sebab tu Firaun tak pernah sakit, sebab tu dia sombong. Sebab tu dia sombong kan, sebab dia tak pernah sakit. Jadi kita yang sihat, Allah bagi kesihatan yang baik, jaga elok dan pastikan kita tidak rasa hebat, rasa sombong dengan kekuatan kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Ini saya bisa dengar ni, orang kadang-kadang dia cakap kan, aku 80 tahun lah, umur 80, tapi masih okey lagi, boleh lagi. Hati-hati. Jangan kalau kita bercakap macam tu, jangan sampai percakapan kita tu niat kita nak menunjukkan kita ni sihat ataupun kuat berbanding dengan orang lain yang tak sihat, yang lemah ni. Kalau kita bercakap dengan kawan kita yang sakit macam-macam, jadi kena hati-hati. Yang ketujuh, sebab-sebab kita sombong ni apabila kita ada pengikut yang ramai, al-atba' wal ansar, ataupun ada apa kita kata, orang-orang yang duk backup kita, yang duk tolong kita ramai, pun kena hati-hati. Sebab bila ada pengikut ramai, penyokong ramai juga, dia boleh, kalau kita tak jaga betul-betul, tak jaga hati kita, dia boleh mendatangkan kesombongan dalam diri kita. Ataupun dia ada apa? Ada pengikut kan, yang ramai. Ini biasanya mudah kena kepada ketua-ketua ni, kepada pemimpin-pemimpin ni mudah kena. Kalau pemimpin tidak jaga, dia rasa hebat dengan pengikut dia, dengan penyokong dia, maka sifat sombong, tanda-tanda kesombongan tu ada
dalam diri dia. Alhamdulillah. Baik, itu antara tanda-tanda sebab-sebab yang boleh mendatangkan sombong dalam diri kita. Baik, kita baca sikit lagi sebelum kita lihat sikit tentang apa tanda-tanda orang sifat sombong tadi. Tadi sebab Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda yang maksud, tidakkah aku beritahu kepada kamu mengenai penghuni neraka, yaitu orang yang kasar, keras, suka menghina dan juga sombong. Hadis Bukhari dan Muslim. Memang sangat menghinakan bagi orang yang sombong di akhirat kelak, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan atau memandang mereka pada hari kiamat disebabkan sombongnya mereka di muka bumi. Inilah penghinaan moral yang sangat dahsyat berbanding siksa fizikal di neraka. Pada hari akhirat kelak, orang sombong ini Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita. Siksa fizikal ni dalam api neraka itu memang ada confirm. Ni Allah sendiri pun tidak pandang kita. Sebab tu saya yang bercakap ni mudah dijauhi. Dalam hati kita ni rasa sombong ni. Kita sebenarnya dalam kehidupan masyarakat kita ni, kita nak sombong apa dah? Kita ni tidak ada kekuatan apa-apa pun. Bangun pagi, kalau orang kita pergi sarapan, kalau orang tak niaga, tak makan kita gitu. Kalau orang tak niaga ikan, tak beli, tak makan ikan kita. Kalau orang niaga ikan, kalau nelayan tak turun ke laut, tak dapat niaga ikan ni. Sebab itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat kita ni, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Memang sepatutnya kita ni tak layak langsung untuk rasa diri kita ni hebat, diri kita ni cukup sempurna, cukup lengkap, tanpa pertolongan, tanpa bantuan daripada orang lain, tak layak langsung. Jadi sepatutnya sifat sombong ni tak ada dalam diri kita. Kita tengok sikit lagi. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan bicara dengan dia, memujinya atau memandangnya pada hari kiamat, dan mereka akan mendapat siksaan yang dahsyat, yaitu orang tua yang berzina, auzubillahi min zalik, raja yang berbohong, dan orang miskin yang sombong. Hadis Muslim. Kesombongan adalah sifat Tuhan dan manusia tidak berhak memilikinya. Maka orang yang sombong dan bangga diri itu melanggar hak Allah dengan memakaikan sifat tersebut kepada diri mereka sendiri. Maka mereka sangat layak mendapat siksaan yang sangat dahsyat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, kebesaran adalah jubahku, kesombongan adalah pakaianku. Sesiapa yang memakai salah satu daripada keduanya, maka aku akan menyiksanya. Hadis Imam Muslim. Banyak hadis yang memperingatkan agar berjaga-jaga daripada sifat sombong dan bangga diri yang mungkin akan mempengaruhi diri kita ketika kita sedang lalai. Keyword dia kata ketika kita sedang lalai. Pada masa kita membaca tajuk ni, tentang tajuk sombong ni, insya-Allah kita akan ingat, kan? Kita akan tengok, kita akan muhasabah diri kita, ada tak ciri-ciri, ada tak sebab-sebab tadi menyebabkan kita sombong. Sebab apa? Sebab kita sedang diperingatkan. Tapi pada masa kita lalai, pada masa kita cuai, pada masa kita sibuk dengan urusan-urusan lain yang tidak diperingatkan tentang sifat mazmumah sombong ini, maka pada masa itu mungkin kita melakukan, kita dalam hati kita ada rasa sombong ini, rasa bangga diri. Sebab masa kita lalai, masa kita beringatkan, insya-Allah kita tak akan sombong ni, kan? Ustaz-ustaz pun di masa kita diperingatkan, disebut tentang ini, insya-Allah dia tak ni. Tapi masa lain, masa kita sibuk dengan urusan lain, pada masa itu hati-hati. Kalau kita tidak beringat, sifat sombong ni akan rasa dalam diri kita. Sifat sombong dan bangga diri mengakibatkan penghinaan dan siksaan dahsyat di hari kiamat. Dan banyak hadis yang menyuruh agar sederhana dan merendahkan diri kepada orang lain kerana mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti akan meninggikan kedudukan pelakunya. Contohnya Rasulullah SAW, tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikan kedudukannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Allah sebut, Nabi SAW, Allah beritahuku agar kamu merendahkan diri kepada orang lain, sehingga tiada seorang pun yang harus bercakap besar dan menindas orang lain. Hadis riwayat Muslim.
Kehidupan Rasulullah SAW adalah contoh praktikal tentang kerendahan diri, kelembutan dan toleransi. Setiap kali baginda melewati sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain, baginda sebagai Rasul yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalanginya daripada menyapa dan memberi salam, tersenyum dan bercakap-cakap dengan mereka. Ini akhlak Nabi SAW. Dengan kanak-kanak pun teguh, dengan orang biasa pun teguh, bagi salam dan sebagainya. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa baginda melewati sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain, lalu baginda memberi salam kepada mereka. Anas menambah, baginda selalu melakukannya, bukan sekali-sekala, malah selalu. Jadi mafhum hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ini bukan seorang yang sombong. Kalau kita dapat ikut contoh akhlak Nabi ini, maka insya-Allah sifat sombong itu akan dapat kita hindarkan daripada diri kita. Saya yakin tuan dan puan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian ada sifat ini, kan? Ada sifat ini, maksudnya ada akhlak ini, ada akhlak ini. Jumpa kawan-kawan mesti tegurnya, kan? Kita duduk di kampung ni mesti teguh. Tanda kita dalam diri kita tidak ada sifat sombong. Baik, nah hadis di bawah tu menceritakan tentang contoh-contoh lah berkaitan dengan orang yang tidak sombong. Cuma saya nak baca dekat sikit-sikit berkaitan dengan tanda-tanda sifat sombong ni. Apa tanda sifat sombong? Secara ringkas, yang pertama, payah menerima pandangan orang lain. Kalau kita ada sifat ini ada dalam diri kita, ini tanda-tanda. Tidak semua sombong lagi, tanda-tanda itu dah ada. Susah sangat nak terima pandangan orang lain. Sebab dia merasakan pandangan dia saja yang betul, orang lain salah. Mudah-mudahan tidak ada. Yang kedua, mudah marah. Orang yang mudah marah ini juga termasuk dalam tanda-tanda orang yang sombong. Silap sikit marah. Orang tanya pun marah. Marah. Hati-hati, mudah-mudahan tak ada ni. Kemudian tanda lain, dia suka pilih-pilih kawan. Aku tak boleh lah dengan ni, aku nak dengan ni. Ada tak kita situ? Dia nak orang yang kawan dengan dia, orang sama level dia. Nak kawan dengan geng masjid je, kan? Duduk dengan geng kedai kopi yang tak pernah main masjid ni, tak mau join, tak mau kawan. Hati-hati. Ini tanda-tanda. Kemudian memandang hina kepada orang bawahan. Kita jadi ketua, kita pandang hina kepada anak buah kita. Pandang hina. Dalam perbincangan ataupun dalam mesyuarat dan sebagainya, suka meninggikan suara. Ada tak kita dalam masyarakat kita? Mesyuarat apa-apa ke, mesyuarat kawasan masjid ke, mesyuarat apa ke, kan? Suara ni tinggi. Kau usah ni, macam mana? Tak ada orang. Tak ada, alhamdulillah. Jadi kalau tak ada ni susah nak buat contoh. Dia kalau ada ni senang. Kita sebut je dia nampak lah siapa. Kalau tak ada dalam masyarakat kita, suka sebut saja tu tak ada ni. Susah nak cari contoh. Sebab tak ada. Tanya apa dengan suara, saya tak boleh. Tanya apa dengan marah dah. Tanya apa. Kemudian dalam tanda lain, dalam pergaulan ni, dia suka percakapan dia saja diri. Apa nama? Orang ikut. Nak suruh orang dengar cakap dia je. Ini pun tak ada kot. Ada tak? Dalam tempat kita. Kalau ada, tanda-tanda orang sombong. Kalau tanda ni ada dalam diri kita, kita masuk dalam orang yang sombong. Kena berubah. Tanda lain pada kita. Dalam pergaulan kita, dia saja yang disebut sini apa? Yang memborong untuk cakap. Maksudnya apa? Dia je nak cakap. Orang cakap sikit, dia campur. Dia akan nak dengar cakap dia juga. Ini tanda-tanda orang sombong.
Kalau dia jadi pemimpin, dia memimpin dengan cara kasar dan keras terhadap minumnya, ini pun orang sombong. Jadi ketua yang kasar. Maksudnya bercakap kasar, arahan pun kasar, sebenarnya tegas tak apa. Tegas boleh, yang ni kasar ni. Seterusnya, susah hendak memberi kemaafan kepada orang yang tersilap dengan dia. Ini pun tanda orang sombong. Kalau kita buat silap, kita minta maaf dengan dia, dia kata sorry. Aku tak buat silap. Ini tanda orang sombong. Sehingga yang ni mungkin ada. Kalau ke masjid pun ada juga ni. Tapi dalam masyarakat kita gitu ni. Orang susah nak memaafkan orang lain apabila orang tu, orang yang buat salah tu minta maaf. Disebut sini bukan lagi kata dia tidak memaafkan, malah dia menengking, mengherdik, mengeluarkan kata-kata hina lagi kepada orang yang meminta maaf tu. Tanda orang sombong. Kemudian tanda lain lagi, kalau dia yang bersalah, susah dan berat hendak minta maaf. Ini pun tanda orang sombong. Dia buat salah tapi susah nak minta maaf. Sebab apa? Sebab dia rasa bila dia minta maaf tu akan jatuh kewibawaan dia, kemuliaan dia. Dia rasa macam tu. Ini tanda orang sombong. Sedangkan kita disuruh dalam agama bila buat salah minta maaf, tapi kita susah nak minta maaf. Seterusnya tanda lain, dia suka dihormati, tersinggung kalau tidak dihormati. Macam mana ni? Dia suka kepada, kalau orang tak hormat dia, kalau orang tak tegur tu dia rasa lain. Dia akan rasa macam marah pun ada, kecil hati pun ada. Ini tanda-tanda orang sombong. Ada tak ni dalam masyarakat kita? Tak ada juga kot sekarang ni. Tak ada kot Kalau orang tak bagi salam kat dia terasa Kalau orang tak tegur dia, terasa. Dia ada makanan tu, orang panggil haji je kat dia. Contoh contoh ni yang dalam ni Datuk belakang kan. Datuk ramai-ramai Datuk dah ni sekarang ni. Dia ada title, kita tak panggil title dia. Dia rasa dia tak, macam mana orang ni, dia tak sebut hang kenapa tak tahu, tapi dalam hati dia tu dia rasa macam tak puas hati je. Dia dengan aku pangkat ada Datuk Seri panggil haji kan. Ini saya sekali ni ada. Kita belajar ada siapa? Ada doktor kan, orang tak panggil doktor, Cik Hati kan. Puas penat aku belajar ni 4 tahun, 5 tahun kan. Dia panggil cik kan. Lepas ni mohon panggil doktor, contoh kan. Kalau ada rasa macam tu tanda ada sifat sombong dalam diri kita. Ataupun kita dah pergi haji 3 kali, orang panggil pakcik, orang panggil abang je, orang tak panggil tuan haji. Pun ada ni, ada tuan haji, tak panggil tuan haji, marah. Kalau ada rasa macam tu, hati-hati, takut sifat sombong tu ada dalam diri kita. Seterusnya, dia mudah berdendam dengan orang lain, terutamanya bila orang tu buat silap, berdendam. Ini pun saya rasa ada dendam. Susah ni kan, ada orang susah nak melupakan, nak memaafkan sifat dendam ni. Kadang-kadang makan tahun, bukan tahun, makan belas tahun, makan puluh tahun. Hati-hati, kalau ada dalam diri kita, cepat-cepat maafkan. Sebab ini merupakan satu tanda orang yang sombong. Kemudian bagi suka menzalimi orang, sama ada secara kasar ataupun secara halus. Maksudnya sini buat zalim ke orang.
Kemudian kurang mesra, kecuali kurang bermesra dengan orang kecuali terpaksa, kerana perlukan orang itu ataupun kerana takutkan orang itu. Kurang mesra dengan orang kecuali terpaksa. Dia buat baik itu dengan sebab tertentu. Kan Islam musim-musim pencalonan calon-calon dia kuasa masjid contoh kan. Masa ni dia buat baik dengan orang, belanja, makan, mesra dengan orang ni sebab apa? Sebab ada kepentingan. Ciri-ciri ini pun juga ulama sebut termasuk dalam ciri-ciri tanda-tanda orang yang sombong. Saya nak kita masih ni. Kita boleh selesai. Apa lagi? Ada kat sini. Suka memperkatakan keburukan orang, mengumpat, fitnah. Itu termasuk dalam tanda-tanda orang yang sombong. Sebab bila dia mengumpat, bila dia mengatakan orang lain, kata orang itu nak menunjukkan dia tu hebat, dia tu bagus, dia tu perfect. Dia tak buat salah, orang lain yang buat salah. Dia seorang je buat baik, orang lain buat tak baik. Lepas tu tanda-tanda termasuk dalam tanda-tanda orang yang sombong. Kemudian kurang menghormati pemberian orang ataupun tidak menghargai pemberian orang lain. Orang bagi sesuatu kepada kita sama macam ni ya. Kita merendah-rendahkan pemberian orang lain, kan? Masuk sampul RM5, RM5 kan? Kita merendah-rendahkan. Kita buat majlis kahwin, malam tu buka sampul contoh. Dah malam kita dah lama tak ada ni kan? Buka sampul. Buka sampul. Tengok duit biru je. RM2 kan? RM2. RM2 gamak dia bagi RM2 kan? Aku majlis dia aku bagi 10 contoh kan? Kita merendah-rendahkan pemberian orang lain. Yang ini tanda-tanda sombong. Punya banyak tanda-tanda sombongnya. Tak tahu lah, mudah-mudahan daripada banyak-banyak ni satu pun tak kenal pada kita. Kan? Mudah-mudahan satu pun tak kenal. Jangan mudah-mudahan satu pun kenal. Kan? Mudah-mudahan satu pun jangan kenal. Betul, saya baca ni, sambil baca tu teringat ni. Sekarang ada juga ni kenal kat aku ni. Ayat kenal. Sebab apa dia penyakit ni dia duduk hati. Kan? Hati kita ni dia, sifat hati ni dia bolak-balik. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tak baik. Mari dengan hujan-hujan tertentu hati kita ni dia bertukar. Kadang duduk baik tadi ni, yang duduk baik pukul 10 tadi, pukul 11 tadi tak baik. Kan? Sebab ada hujan-hujan, sebab hati kita ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Kemudian suka mengangkat diri ataupun menceritakan kelebihan diri. Ini lagi banyak ni. Main ni dalam masyarakat ada ni. Dalam sembang suka dia je yang lebih, dia je hebat. Kita cerita aku dapat benda ni, nanti dia akan cerita aku bukan dapat ni, aku dapat macam-macam lagi. Dia akan cerita kelebihan diri dia. Ini mudah jumpa dalam masyarakat. Walaupun mudah jumpa, mudah-mudahan dia tidak termasuk diri dia kita. Suka sembang apa istilah dia lah, sembang kemah ni, sembang tak tentu ni kan? Sembang kalau dengar cakap dia memang orang lain semua dah, dia seorang je hebat. Kemudian kurang menghormati nikmat-nikmat Allah. Ini pun termasuk dalam orang yang sombong. Contohnya kalau ada makanan dia kata membazir atau buang makanan suka-suka gitu je. Masuk dalam orang sombong. Kemudian yang seterusnya, kalau berdiri lebih suka bercakap pinggang. Tanda cakap pinggang ni. Itu tanda-tanda. Kan? Bukan mesti cakap pinggang tu dia sombong. Jangan kita cakap pinggang dia sombong. Belum tentu. Tapi tanda tu orang sombong ni antara satu dia adalah suka bercakap pinggang. Cakap pinggang. Kan? Bercakap dengan orang dalam perjalanan cakap
cegah pinggang contoh. Dia benda ni kan dia jadi habit, dia jadi kebiasaan. Kita bukan semua, tapi cakap kita tu memang suka ni cegah pinggang. Betul, kita tak boleh tuduh orang cegah pinggang tu dia semua tak, ni semua baru tanda. Sifat sombong ni dia duduk dalam hati kita. Kalau bercakap, dia kata suka menepuk-nepuk meja ataupun suka buat mencemik muka. Ada tak? Ada orang semua. Kita duduk dalam mesyuarat mana-mana kan, kita bagi pandangan ataupun ada orang lain bagi pandangan, dia buat muka macam tu, buat mencemik muka. Saya ingat yang ni banyak ni, saya jumpa, tak tahu lah, dalam masa saya jumpa banyak ni kan. Kan? Cuma kalau nak kurang sikit sekarang ni pun, dia tak buat mencemik muka secara direct ni. Macam mana dia? Dia balik WhatsApp dengan kawan sebelah kan, dia sembang kan, bagi cadangan macam-macam, masjid tak nampak kan, contoh kan. Ada yang tak kena kan. Hati-hati, itu tanda-tanda sombong. Okey, sikit lagi. Kurang memberi simpati atau kurang menolong orang lain, itu tanda sombong. Kurang minat menerima tetamu ataupun tidak suka jadi tetamu orang pun termasuk dalam orang sombong. Orang datang rumah dia tak suka, dia nak pergi rumah orang pun tak suka kan, tanda orang sombong. Kesalahan-kesalahan orang lain dibesar-besarkan, sedangkan kesalahan sendiri dibiarkan. Orang lain buat salah, dia heboh, kecoh. Dia buat salah, dia diam je. Ini pesan orang lain hanya cerita orang. Tapi kesalahan orang lain suka nanti diheboh-hebohkan. Ini tanda-tanda orang sombong. Sangat tidak senang dengan kejayaan dan kebolehan orang lain. Orang ni dapat nanti jadi isu masjid dan sebagainya kan, dia rasa tak suka dalam hati dia tu. Ini tanda-tanda sebab sombong. Dan yang terakhir, dia sangat tersinggung kalau ada orang memuji-muji atau menyebut kelebihan-kelebihan orang lain di hadapannya kan. Ini salah satu kan? Orang lain puji orang lain depan dia, dia tak suka kan. Baguslah Ustaz Gali ni kan, contoh kan. Dia rasa puji Ustaz Gali tu, dia rasa macam ish, tak puas hati. Tak puas hati. Banyak orang tak sebab dia tak puas hati, tapi dia tak suka bila memuji-muji orang yang melakukan kebaikan, kelebihan ni. Itu tanda-tanda orang sombong. Tanda ni banyak, ada 27. Ini sebahagian, ada lagi banyak lagi tanda-tanda lain. Mudah-mudahan 26, 27 ini yang saya baca tadi sini tak ada dalam kita. Walaupun banyak, tak ada. Ada tanda ni, kalau ni biar ada kita kan. Tanda ni banyak, mudah-mudahan tak ada. Mudah-mudahan kita dijauhi sifat sombong ini. Sebab sifat sombong ini saya membahas sebab sifat itu juga sifat yang bernama yang akan mendapat balasan siksa pada hari akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kita tanya sikit Ustaz Adam dengan Prabu, dia meriakkan Rasulullah membentang pada seorang sahabat, membentang kan. Lepas tu sahabat ni saya pun nama saya baca. Lepas tu sahabat ni berjalan, ambil dia pedang tu berjalan agak beragak sikit lah. Rasulullah berkata, di sini saja, di luar tak. Maknanya Rasulullah menegur perbuatan ya. Dia banyak dalam cerita-cerita orang yang sombong ni banyak. Itu salah satu lah. Nabi SAW dia tahu kan, dalam hati masalah ni, tahu orang yang sombong, orang yang dalam hati tu dia ni sombong ke kan, perasaan-perasaan tu ada. Kemudian saya ingat salah satu sekitar sahabat ni maknanya apabila kamu dianugerahkan, tidaklah menunjukkan sifat askar ini dia. Tidak ada kalah kalau tidak. Tapi jadi pedang kan, maknanya sebab Rasulullah kata di sini saja. Maksudnya dalam keadaan-keadaan tertentu kita perlu kan. Maksudnya kita menunjukkan, kalau contoh ya macam-macam askar dan kisah-kisah sahabat itu kan. Kalau dalam perang, kalau kita lemah, lembek dan sebagainya, tak jadi kan, tak jadi. Ini dalam keadaan-keadaan yang biasa ni, kan, keadaan-keadaan yang biasa ni, maka sifat sombong ni kita kena jaga lah. Baik, terima kasih Pak Haji.
taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita insyaallah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala ilmu dan waktu tentang diri kita sendiri. Semoga ampun, maaf dan minta maaf insyaallah kita berjumpa pada minggu hadapan. Tajuk yang seterusnya yaitu la yasqut min ahadin, tidak mengolok-olokkan orang lain insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Bila taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.